Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing anda untuk membina ayat. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah suasana pertandingan melukis dan suasana pertandingan bercerita. Kedua-dua topik ini adalah dalam tema yang sama, okay? Dan Cikgu So harap dengan melakukan dua latihan yang agak mirip, murid-murid dapat memahami cara untuk membina ayat untuk topik sebegini, iaitu suasana pertandingan. Kedua-dua topik ini berada dalam unit 1, tahun 6, tema 1. So, Cikgu So berharap murid-murid dapat menumpukan perhatian semasa Cikgu So membincangkan topik ini. Let's go! Okay, so untuk membina ayat, Cikgu So akan menggunakan petua ataupun rahsia, yang dapat membantu kamu, iaitu sampat. So kita tengok apakah itu sampat. S, siapa, iaitu subjek, untuk watak dalam gambar. A, activity. Yang kedua-dua ini adalah sangat penting. S, siapa, iaitu subjek, activity, kata kerja, dan MPAT yang 4 di belakang ini adalah untuk perluasan ayat. Alright? So, M, mengapa, P, perasaan, A, alat, dan T, tempat. 这6个东西呢，你要永远记得。如果你记得，就可以帮你造句。mereka adalah sangat penting. Kita tengok pada topik yang pertama. Gambar di bawah menunjukkan suasana pertandingan melukis di sebuah pusat beli belah. So, pusat beli belah adalah seperti Queensbay Mall, Aeon dan sebagainya. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana pertandingan melukis di pusat beli belah itu berdasarkan gambar. So, kamu perlu menulis 5 ayat berdasarkan suasana pertandingan melukis ini. Dan tempat pertandingan bukan di sekolah. Faham? Kita tengok pada gambar yang pertama. So seperti yang Cikgu So ajar selalu, kita perlu menamakan semua alat yang perlu kamu tahu. Kita tengok alat yang pertama, juru acara. Yang ini bukan alat tapi orang. Nama orang ini ialah juru acara ataupun pengacara. So, juru acara ataupun pengacara bermaksud Siyi. Yang kedua, mikrofon. Pengacara ini menggunakan mikrofon untuk membuat pengumuman. Mikrofon yang lain, paukau. Penonton, petugas. Lelaki-lelaki ini mereka lah petugas yang menjaga seluruh kawasan ataupun menjaga kelancaran pertandingan ini. Warna air, 水彩. Kamera, so ingat kamera, K-A-M-E-R-A, bukan C-A. So murid-murid kamu perlu faham, ataupun kamu perlu kenal orang dan alat yang terdapat dalam gambar ini. So, untuk langkah yang kedua, kita perlu menamakan kata-kata kerja ataupun aktiviti yang terdapat dalam gambar ini. Nombor 1, menangkap gambar. Nombor 2, memberikan kata-kata motivasi. Apabila kamu bertanding, ibu bapa kamu, guru kamu, kawan kamu akan memberikan kata-kata motivasi kepada kamu supaya kamu menjadi lebih bersemangat. Yang kini这些鼓励的话 melukis, mewarna, 在彩色，在画东西都可以。Alright? Mengawasi keadaan,
Okey, kita perlu ada petugas yang berada di situ untuk mengawasi keadaan supaya keadaan tidak menjadi kelam kabut ataupun supaya ibu bapa tidak masuk ke dalam gelanggang pertandingan. Okey, menjaga masa membuat pengumuman. So pengacara ini perlu melihat pada jam, dan menjaga masa dan membuat pengumuman. Membuat pengumuman bermaksud 要做报告哦。现在还剩下10分钟。membuat pengumuman. Inilah 5 kata kerja yang dapat Cikgu So cari dalam gambar ini. So, sekarang kita akan membina ayat. Kita bina ayat daripada gambar yang paling mudah terdahulu. Nombor 1. So, di sini terdapat seorang lelaki sedang menangkap gambar. So, kamu boleh tulis seorang ayah sedang menangkap. Kalau kamu tidak mahu menggunakan kata kerja menangkap, kamu boleh menulis mengambil. Seorang ayah sedang menangkap gambar anaknya yang sedang membuat lukisan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Seorang ayah sedang menangkap gambar anaknya. Seorang ayah sedang menangkap gambar anaknya yang sedang membuat lukisan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan bermaksud 纪念. Kedua. Beberapa orang ibu bapa sedang memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak mereka yang sedang bertanding. 他们在给孩子在比赛孩子什么呢？在鼓励的话 supaya menjadi lebih berkeyakinan ataupun supaya berkeyakinan. So, beberapa orang ibu bapa sedang memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak mereka yang sedang bertanding supaya menjadi lebih berkeyakinan. Yakin bermaksud 自信, yakin pada diri sendiri. Dan gambar yang ketiga, para peserta. Para peserta sedang melukis atau sedang mewarnakan lukisan mereka dengan bersungguh-sungguh supaya dapat muncul sebagai juara dalam pertandingan. So, ataupun kalau kamu tidak mahu perkataan dalam, kamu boleh keluarkan. Kerana ayat itu juga akan betul. Beberapa orang peserta sedang mewarnakan lukisan mereka dengan bersungguh-sungguh supaya muncul sebagai juara pertandingan. Sama, right? So, kita tengok pada ayat yang keempat. Seorang petugas yang bercermin mata sedang mengawasi keadaan pertandingan di lobi pusat beli belah supaya tidak diganggu oleh penonton. Lobi 就是它的那个大厅。就是那个 shopping mall 大厅，他们在比赛。Supaya tidak diganggu oleh penonton, tidak diganggu 没有被干扰。faham? Dan yang terakhir, seorang juru acara sedang menjaga masa pertandingan dan membuat pengumuman dari masa ke masa. Dari masa ke masa 就是说从每一段时间，就是说在每一段时间他都在做报告，还剩10分钟，还剩20分钟这样子。di atas pentas. So pentas 就是台了，在台上做报告 right？ 那就是司仪的工作。So kita telah siapkan ayat untuk pertandingan melukis. Sekarang kita beralih ke pertandingan bercerita. Gambar di bawah menunjukkan suasana pertandingan bercerita di sebuah dewan. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana pertandingan bercerita di dewan itu berdasarkan gambar. 这个是讲故事比赛的。So, sama kita akan menamakan nama orang ataupun nama alat yang terdapat dalam gambar. Nombor 1, kostum. Kostumnya itu pakaian. 它的服装 kostum. Yang ni ialah ejaan dalam bahasa Melayu KOS, bukan COS.
Kostum. Okay, kita tidak baca sebagai kostum, tetapi kita ikut sebutan bahasa Inggeris iaitu kostum. Yang kedua, piala atau trofi. Yang ketiga, alat siar raya. Alat siar raya bermaksud 广播用的这个器材 pentas, 台 mikrofon. Okey, di sini mikrofon, hakim, 裁判. Sekarang kita akan menamakan semua kata kerja yang terdapat dalam gambar. Bercerita ataupun menyampaikan cerita. Okey, 讲故事. Menyusun piala, menyusun trofi. Mengawal alat siar raya, 在控制那个播音系统. Mengawasi, guru itu sedang mengawasi keadaan di dalam dewan supaya murid-murid tidak berbuat bising. 老师如果没有在看，同学们一定很乱了。Memberikan kata-kata motivasi seperti tadi. Berbincang, taulun. Bertepuk tangan, paiso. Okey, di sini terdapat 7 kata kerja dan Cikgu So akan bincangkan semua kata kerja yang terdapat dalam gambar ini. Okey, nombor 1. Okey. Berikan nama. Jet Leong memakai kostum harimau. Okey, ataupun Jet Leong yang memakai kostum harimau. Jet Leong yang memakai kostum harimau sedang menyampaikan ceritanya dengan pelbagai aksi. Pelbagai aksi juga 各种各样的动作 supaya dapat menarik perhatian para penonton. Menarik perhatian bermaksud seeing. Okey. So, Jet Leong yang memakai kostum harimau sedang menyampaikan ceritanya dengan pelbagai aksi supaya dapat menarik perhatian para penonton. Yang kedua. Okey, Lily dan Aminah. Dua orang murid perempuan pun boleh. Kalau kamu nak tulis nama pun boleh. Lily dan Aminah ataupun dua orang murid perempuan sedang menyusun beberapa buah piala di atas meja ataupun sedang menyusun beberapa buah piala dengan kemas di atas meja sebagai persediaan majlis penyampaian hadiah. Mary dan Lily ataupun Mary dan Aminah sedang menyusun beberapa buah piala dengan kemas di atas meja sebagai persediaan majlis penyampaian hadiah. Persediaan bermaksud 准备. Gambar yang ketiga. Dua orang murid lelaki sedang mengawal alat siar raya di sudut dewan supaya para peserta dapat menyampaikan cerita dengan lancar. Di sudut dewan bermaksud 在这个礼堂的角落咯。lancar 就是很顺利的可以讲完故事。如果播音系统不好呢，同学们就不能讲故事了咯。Cikgu So berdiri di hadapan pintu sambil mengawasi keadaan di dalam dewan supaya murid-murid tidak berbuat bising. Mengawasi keadaan 在监视那个状况，不要给同学们乱喊乱叫。Ayat yang kelima. Seorang guru wanita sedang memberikan kata-kata motivasi kepada seorang murid sebelum naik ke atas pentas supaya menjadi lebih berkeyakinan. So 这个老师是在那同学还没有上台之前，他在给他什么 ？Yes， 鼓励的话，以便他更有信心。Ayat yang ke-6. Dua orang hakim sedang berbincang tentang persembahan seorang peserta sebelum memberikan markah. 他们在讨论，在还没有给分数之前，他在讨论。原来这个好，这个不好，这要给几分这样子。Dan ayat yang terakhir, para penonton bertepuk tangan dengan gemuruh. Gemuruh bermaksud 很热烈的掌声。Para penonton bertepuk tangan dengan gemuruh. Supaya dapat memberikan sokongan dan dorongan kepada peserta yang telah selesai membuat persembahan.
Para peserta sedang bertepuk tangan dengan gemuruh. Okey. Kalau kamu tidak mau tulis panjang, kamu tulis sebagai. Okey. Para penonton bertepuk tangan dengan gemuruh sebagai sokongan dan dorongan kepada peserta yang telah selesai membuat persembahan. Sokongan 鼓励, dorongan 也是鼓励，sokongan 是支持啦，dan sokongan dan dorongan 是支持和鼓励。OK， kepada peserta yang telah selesai membuat persembahan。那已经讲完故事了，他们就拍手以示支持和鼓励。OK。So, murid-murid, setakat inilah perkongsian Cikgu So pada pagi ini. Sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Okay, bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.